korang ni bawa je kereta Toyota, tapi tahu tak maksud nama kereta-kereta Toyota tu? Hari ni saya nak bagi tahu maksud 8 model kereta Toyota yang popular. Sebut je pasal Toyota, semua orang dah tahu. Sebab Toyota ni syarikat yang buat kereta sejak tahun 1920-an lagi. Punyalah lama. Pada asalnya dia mula hasilkan kereta nama AA. Sebelum tu lah, masa awal-awal dia lah. Lepas tu dia berkembang untuk menghasilkan macam-macam jenis kereta. Ada sedan, SUV, crossover, truck pickup, hybrid, kereta sport. Tapi apa yang istimewanya pasal Toyota ni, pada awal dia orang nak buat kereta tu, dia nak senang je. Dia malas nak fikir pasal nama kereta. Dia panggil nama kereta tu AA dan kemudiannya AB. Tapi itu pada bahagian awal je lah, masa mula-mula je lah. Lepas tu nama tu semakin berubah mengikut zaman, sehingga kan sampai sekarang nama-nama yang diorang pilih tu kita ingat sampai sekarang. Sekarang ni saya nak bagi tahu 8 model, 8 okey. Okey. Sekarang ni saya nak bagi tahu 8 maksud model Toyota yang popular. Jom kita tengok. Number 1. Okey, yang pertama ialah Toyota Vios. Yang ni kena masukkan lah sebab ni kereta ni memang popular. Even duta dia pun Britney Spears. Okey, model ni popular sebab bukan sahaja biasa orang biasa guna, malah dijadikan taksi dekat banyak buah negara. Okey, versi pertama Vios ni dihasilkan pada tahun 2002. Dia sebenarnya menggantikan model Tercel untuk segmen sedan segmen B. Okey, apa maksud Vios ni? Vios ni sebenarnya diambil daripada perkataan Latin yang berbunyi Vio. Vio ni bermaksud pergi berjalan atau mengembara. Itulah maksudnya Vios. Number 2. Model kedua ni memang semua orang tahulah. Apalagi kalau bukan Supra. Supra ni ialah kereta sport yang dihasilkan pada model Celica. Tapi dia lebih lebar dan panjang dan guna enjin 6 silinder yang legend tu. Okey. Supra ni sebenarnya berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud di atas atau melepasi, atau dalam bahasa mak salehnya ialah go beyond. Supra dihasilkan oleh Toyota untuk bersaing dengan model Z daripada Nissan. Number 3. Okey, model ni sangat popular dekat Indonesia sampai dikenali sebagai mobil sejuta umat. Kat sana kalau model-model popular yang ramai orang beli, semua jenis kereta yang macam tu dipanggil sebagai mobil sejuta umat. Okey, Avanza macam kita tahu ialah sebuah MPV yang boleh muatkan 7 orang penumpang lah. Dan dia dibina di atas chassis, gabungan chassis monocoque dan leather frame. Sebab itulah dia sangat tahan lasak dan tak banyak ragam. Sehingga November 2018, sebanyak 2.7 juta Avanza telah dijual di seluruh dunia. Mungkin sebahagian besarnya dekat Indonesia lah. Avanza ni apa maksud dia? Avanza ni diambil daripada perkataan Sepanyol yang bermaksud get moving ataupun terus bergerak. Dan daripada bahasa Itali juga, iaitu Avanzato yang bermaksud advance atau maju ke hadapan. Itulah maksud dia. Number 4. Okey, ini adalah model yang popular sejak kebelakangan ni, iaitu model Yaris. Okey, sebenarnya untuk Yaris ni, Toyota gunakan 3 chassis yang berbeza untuk pasaran di seluruh dunia. Okey, yang macam Yaris Jananik tu untuk pasaran Asia Tenggara, dia berkongsi platform dengan Vios XP150. Okey, itu yang pertama lah. Yang platform Yaris kedua ialah untuk yang dipasarkan di pasaran Eropah, iaitu guna platform XP120. Dan satu lagi ialah Yaris ataupun GR Yaris, model homologasi untuk perlombaan rally yang memang paling berkuasa tinggi berbanding dua yang telah saya sebutkan tadi lah. Yaris diperkenalkan untuk menggantikan model Starlet. Ramai yang suka Starlet dan ramai juga yang suka dengan Yaris sekarang ni. Yaris ni sebenarnya diambil daripada perkataan Greek dan Jerman. Maksudnya apa? Yaris dalam mitos Greek iaitu dikenali sebagai Charis. Dalam mitos Greek, Charis bermaksud simbol kecantikan dan elegan. Tapi perkataan Char ditukar kepada Ya untuk membentuk perkataan Yaris. Number 5. Model kelima ni menjadi dambaan ramai rakyat Malaysia, iaitu MPV R5.
Okey, dia dihasilkan pada tahun 2002 dan ada 3 generasi sampailah sekarang. Macam kita tahu, Alphard ni ada beberapa pilihan enjin lah. Ada petrol, hybrid dan yang terkini ialah yang model paling mewah iaitu yang dihasilkan untuk Lexus. Dah tu, Alphard ni ambil nama pada mana? Okey, Alphard ni sebenarnya dia ambil nama bintang yang paling terang dalam gugusan Buruj Hydra. Macam mana rupa dia? Saya pun tak tahu. Number 6. Toyota RAV4. Okey, ini adalah cubaan pertama Toyota untuk menghasilkan sebuah crossover. Maksudnya tinggi macam SUV tapi selesa bila korang duduk dalam dia macam duduk dalam sebuah sedan. Apa yang bestnya, RAV4 ni menggunakan chassis monocoque dan bukannya leather frame. Jadi apa yang bestnya pasal RAV4 ni, dia jimat minyak, lepas tu dia boleh menggunakan pacuan semua roda ataupun AWD. Jadi untuk menggabungkan semua elemen-elemen yang telah saya sebut tadi, Toyota namakan kenderaan ini sebagai Recreational Active Vehicle 4-wheel drive. Jadilah RAV4. Number 7. Ini ialah truk pickup yang paling popular dekat Malaysia. Sampaikan truk-truk pickup jenama lain pun orang pakai Hilux. Hilux ni macam mana dia timbul? Okey, selepas Perang Dunia Kedua, ekonomi Jepun dia bangkit dengan pantas. Jadi ini memaksa aktiviti logistik terpaksa selari dengan perkembangan tersebutlah. Malangnya pada masa tu, masa zaman dulu-dulu tu, okey, kos membeli lori sangat mahal. Jadi Honda pun menghasilkan sebuah Jadi Toyota. Honda. Apa dia? Daripada mana? Daripada awal. Masalahnya pada zaman tu nak beli lori mahal. Jadi Toyota terpaksa menghasilkan sebuah kenderaan yang dikenali sebagai Stout. Maksudnya Stout ni ada 2 kabin, lepas tu ada ruang kargo dekat belakang. Basic truck pickup lah masa tu. Lepas tu selepas beberapa tahun, Stout digantikan dengan Hilux. Hilux ni sebenarnya perkataan daripada high dan luxury. Kenapa high dan luxury? Sebab Hilux kalau kita masuk dalam kabin dia lebih selesa dan rasa seperti sebuah sedan. Sampai sekarang bila dia dah berevolusi daripada generasi pertama sampailah generasi sekarang, korang tengok dia punya features tu memang sangat maju dan boleh katakan selari ataupun dengan setaraf dengan sedan moden yang ada pada hari inilah. Number 8. Model terakhir ialah Corolla. Berapa punya laku? Okey, kalau korang nak tahu, sampai sekarang sudah lebih 44.1 juta Corolla telah dihasilkan di seluruh dunia. Semua kereta tu, 44.1 juta tu disusun, dia boleh melintasi garisan Khatulistiwa sebanyak 5 kali. Maksudnya punya panjang kan, maksudnya pusing sampai 5 kali. Okey, Corolla ni diambil sekali lagi daripada bahasa Latin yang bermaksud Little Crown ataupun mungkin sebagai mahkota kecil kot. Okey. Untuk pasaran Asia Tenggara, Corolla ni pernah dijenamakan sebagai Corolla Altis. Altis ni bermaksud lebih tinggi. Itulah dia maksud nama-nama kereta Toyota yang korang pandu setiap hari. Mungkin ada juga yang fikir Toyota ni pakai bedal je kot bagi nama tu. Tak, sebenarnya nama ni memang kita kena ambil masa untuk cipta, untuk fikir kan, supaya nama tu kekal relevan sampailah pada hari ini. Saya rasa setakat tu je lah untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like dan bagi komen. Dan terima kasih kerana tak skip iklan. Bye-bye.